Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahnya kurniaan Allah kepada kita pada pagi Ramadan ini. Boleh kita sama-sama istiqamah di dalam semaya kita, siam kita, qiyam kita, sedekah kita, dan tilawatul Quran yang kita selalu baca di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amalan yang kita buat tu tidak sia dan diterima oleh Allah, dan juga sambung lagi amalan kebajikan yang kita masih duduk buat sebelum daripada Ramadan nak akan tinggal kita tak akan berapa lama hari lagi. Kita ibadat kepada Allah, tidak ada limit masa yang diletakkan kepada kita. Bahkan apabila datangnya kematian kepada kita, habisnya masa kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kamu ibadatlah kepada Tuhan kamu sehingga datangnya keyakinan akan mati kepada diri kamu. Ahli jemaah Masjid Zabidah yang kedua yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, salah satu daripada mulianya Ramadan kerana Al-Quran. Sebab itu minggu yang pertama Ahad ni kita minta forum dengan Dr. Ibrahim berkenaan dengan ikatan Ramadan dengan Al-Quran. Memang cerita Ramadan dengan Al-Quran dia sangat menarik dan juga dia sangat ikatan berat. Dia tak boleh nak pisah dua tu, as-siyam dan juga wal-Quran. Dua-dua ni yashfi'an, merupakan syafaat kita pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamdi wal minnah. Jadi apabila kita sebut Quran, saya nak bagi takrif bagi kita faham mudah-mudah. Apabila kita sebut Quran ni, dia adalah kalamul mannan ataupun kalamullah, kecepe Allah Taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Quran ni khasais dia ni muta'abbadu bitilawah. Apabila baca dia boleh pahala. Tak kira dalam semaya ataupun luar semaya. Hak dalam semaya tu tak boleh nak baca hak lain selain daripada ayat Quran. Nak baca hadis. Ustaz, kita ngapa hadis 2000 hadis. Dalam semaya Isya ni kita nak baca hadis. So Abu Hurairah kata tak sah semaya kita. Habis tu memang apabila kita sebut Quran ni, dia adalah perjalanan hidup yang dibawa oleh Nabi yang kehendak oleh Allah. Nabi dia nak jalan, Nabi dia nak bawa ajaran, Nabi dia nak bawa huda. Dia kena mari daripada pencipta. Begitu juga kita pengikut ni, kita tak boleh nak ambil kok si ikut dia, berasa kata lagu tu, nampak lagu ni, comel saya lagu ni. Kalau benar tu bukan daripada huda, bukan daripada apa dia panggil Al-Quran, kita boleh mardud benar tu, kita boleh tolak benar tu. Kalau sakut dengan ibadat lah. Manakala dunia antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu amalan dunia kamu. Demo nak buat surat lagu mana, demo nak tanah gotu lagu mana, kamu lebih tahu dalam hal dunia. Nak bina masjid kang besar mana, tak ada kena cari hadis, tak ada kena cari ayat Quran. Cuma dalam hal bentuk ibadat, jalan kita nak ke syurga ni, nak kepada Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Habis tu dia amat berat lah umat Nabi Muhammad ni. Kalau kita salah satu daripada khasais Nabi SAW dan mukjizat Nabi yang paling besar dalam dakwah Nabi ni Quran. Cuba kita tengok bapa Umar Ibn Khattab ketika mana dia muka merah nak bunuh Nabi, nak pergi jumpa dengan Nabi dalam keadaan bedal di tangan dan juga janji nak bunuh Nabi SAW. Apabila siapa pergi dengan adik Tina dia duduk baca ayat Quran. Sabit tu Quran ni ketika mana imam baca waktu tarawih, kita bukan masalah kecek kata hak ni baca tu ni, kita nak duduk belakang tu imam yang baca sejuk kerana kita nak dengar wilingo kita lalu ayat-ayat Allah Taala. Ni larat kau benar dunia kita boleh tahu belakang orang tanya hatu dia reti, orang tanya hani dia boleh jawab, orang tanya hani dia boleh belakang dia. Tapi bo kecek hak Quran so minta maaf. Minta maaf hak Quran so ni kita jahil. Mengapa kita jahil? Dengan sebab apa dia panggil huda yang dibawa oleh Nabi SAW. Masyarul muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Umar pergi dengar adik dia baca Quran, kita ni dengar Quran seumpama saya royak semua kata kita dengar Quran ni seolah kita duduk hospital. Saya dengar ceramah Dr. Ibrahim, dia kata Ramadan ni merupakan mustashfa zamani. Tak itu Ustaz? Puasa ni adalah satu hospital bentuk masa. Maka ni mustashfa hospital bentuk tempat ni ada dah. Bamrung rak lah, nararak lah, banyak hospital mengikut kita nak pergi body kita rusak ni boleh masuk mana-mana hospital. Mana kalau kita pergi kepada hospital ni masjid, masuk hospital masjid, masuk hospital Ramadan, masuk hospital Siam, masuk hospital Qiyam, masuk hospital apa dia panggil Quran, semua tu merupakan mustashfa zamani mengikut masa. Ketika mana saya duduk gamar apabila semaya tarawih tu imam duduk baca, kita boleh umpama kata seolah kata bomo duk pesak kita. Penyakit yang kita duduk dalam hati ni yang tak dapat tengok X-ray, cuba kita tengok ramai orang tak boleh tarawih kerana hati masalah. Kalau hati masalah ni, body kita dia lebih berat lagi kalau kita kira. Supaya kalau kita ibarat kecik muda-muda, body kereta sehat molek, mari-mari tayar tak ada angin, kepek papak bucu. Nak pergi tak sedap. Begitulah nak ayat kepada kita kata hati yang ada pada kita ni. Cuba kita tengok Umar Ibn Khattab. Ketika mana dia bukan Islam lagi, bawa dia dengar adik Tino dia baca Quran. Taha ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa. Baca. Dia renung, dia faham. Lepas daripada tu tanya adik Tino dia, mata qra'uki mu baca gapo? Tak biasa dengar benar-benar lagu ni syair. Padahal pada masa tu Quran turun supaya nak hapuskan syair, nak melawaikan syair bentuk syirik. Syair-syair yang puji kepada Lata, Uzza, Manata, berhala-berhala, nak menghapuskan kepada benda tu. Habis tu tak pelik kalau musyrikin mari qalu asatirul awalin, dongeng Quran ni. Tapi Umar walaupun sebelum daripada Islam, apabila boleh dengar kalamullah yang bawa huda kepada manusia, dia terasa. Ni kita nak pada situ. Dengar Quran belakang tu imam, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bukan dengar. Tak maaf tu imam, panjang sikit dia mau baca malam ni. Kita ni tegah juga tu imam. Tu imam baca panjang. Tu imam yang kata molek kena sejus setengah. Padai pun panjang. Dok, tujuan yang kita belakang tu imam, ayatuhu zadatuhum imana. Tu bomo duduk perobat kita, bomo duduk cek kita, baru kena tepat. Cocok, aduh sakit. Makan lidah, masing. Bo kena tawa. Bo kena pedah. Ni kena ayat Quran semenjak daripada tu imam baca siapa? Jenera dalam semaya. Tak sih juga lagu tu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Nak supaya naik juga bulu gomo malam ni weh.
Boleh juga jatuh air mata malam ni weh. Belahlah tu email tak sedap tak apa, tapi jatuh juga air mata kerana dengar kalimah jahannam dalam Quran. Lalu tu Umar Ibn Khattab pergi dengan keadaan untuk nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Bagi siapa Hamzah tu bek kita tengok Al-Faruq Ibn Khattab. Allah ya Rasulullah, Umar mari. Rasulullah pun relax je. Tak ada masalah kalau dia mari tak sia orang lain, nak Nabi je, nak Muhammad je hari ni. Pisah duduk tangan bedal, duduk tangan nak Muhammad. Kalau kita tak jang juga. Tak. Akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bik luar rumah, Allahumma tukar muka. Pimpinan Quran yang mari kepada seorang yang hitamnya hati, seorang yang buruknya hati nak bunuh Nabi, tetapi pimpinan Quran yang bawa daripada Allah Ta'ala kepada Umar, menyampaikan dengan harga yang mahal kepada Umar. Pergi jumpa dengan Nabi, asyhadu annaka Rasulullah. Saya saksi hari ni belah berdaya duduk tangan antara Rasulullah. Walaupun sebelum ni kita duduk anti awak, walaupun sebelum daripada ni kita tak setuju dengan awak, tetapi awak adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita pindah kepada Dr. Ibrahim. Kita akan klik pusingan yang kedua. Hari ni tak puasa, panjang sikit. Hari ni puasa, panjang sikit tak apa dah, kerana tak ada makan ni. Tak itu Ustaz? Boleh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwata illa billah. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Salman Khaya yang akak contoh dan akak dera kembali semula kepada Al-Quranul Karim, khususnya kita duk musim dia. Musim di dalam kita kena mudarasah, kena belajar banyak, kena dengar banyak. Bandingnya yang beliau beri tadi, sebagai Quran ni sebagai ubat, nak ubat kita. Kalau di atas dunia ni manusia dia sanggup buat perakan untuk nak ubat diri dia, untuk pergi rumah sakit. Orang Arab ni mari rumah sakit bakok ramah, habis banyak. Tapi demi untuk nak jaga kesihatan tubuh badan tadi, dia sanggup mari jauh, tinggal setengah-setengah, duduk 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setengah tahun pada duduk sintak klik-klik. Ubat. Tu ubat luar. Jadi ubat luar tadi penting juga. Tapi yang paling penting sekalinya ubat dalam. Kerana ubat luar ni dia ada limit dia ada masa dia. Siapa masa yang Allah Ta'ala nak ambil nyawa, dia habislah nak ubat balik. Lepas tu dia suk situ. Tapi hati ni kalau kita ubat di atas dunia ni, dia boleh kita masuk syurga dengan dia. Illa man atallaha biqalbin salim. Mereka orang yang hati dia baik, hati dia molek, hati dia penuh dengan kebaikan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mereka orang hati molek, dialah boleh beri nafa'at hak sebenar kepada kita. Jadi alhamdulillah, di dalam bulan ini kalau kita kelih saudara-saudara kita yang ada di Gaza, bila-bila duk perang tak ada hafal Quran dah lagi, dah boleh khatam Quran, duduk di tempat pelarian. Duduk di tempat pelarian ni, maksud pelarian ni makna duduk di sekolah supaya dengan orang munduk kena bom hari tu, orang munduk kena berlaku bom hari tu kan, berlaku bom hari tu, duduk pelarian di tempat obata, maknanya tidur tak leno, makan pun tak serupa rumah kita, tempat nak mandi, tempat nak masuk jamban, susah berlaku, susah segala perkara. Tapi dah dia ngapa Quran ni, subhanallah. Bila-bila duduk atas rumah utuh tu dah lagi baca Quran. Pasal tu salah satu daripada katibah depan Katibatul Huffaz, siapa nak masuk kong kamlang hok askar hok hamah lah, kong kamlang hok bisik ni kena ngapa Quran dulu. Dia tahu kata Quran ni dia boleh buat jiwa orang boleh menghadapi musuh. Tak ada dah nak lawan musuh, kerana dia boleh lawan syaitan, boleh lawan hawa nafsu dia, lawan musuh sendiri. Jadi pasal tu alhamdulillah kita peluang tempat yang kita duduk ni, masya-Allah senang nak mandi dengan pak demo tu. Dengan makan cukup, dengan kipas angin sejuk, masya-Allah, masjid cuci kipas air pada, dan api pun nyala molek, cerah molek. Pak demo tak ada belaka tu.
Nah, internet pun tak ada, api pun tak ada, putus belaka, tapi demo tu ahlu Quran. Nah, demo tu dijaga Quran dia, subhanallah. Jadi pasal itulah salah satu daripada pesan ni Qatadah radhiyallahu taala anhu dia kata, umuru bihi qulubakum, dan hendaklah kamu majukan, kamu barukan dengan Al-Quran tadi hati-hati kamu. Hati yang ada Quran, nak dengar Quran. Dan waktu kita kacau sangat masjid-masjid khusus, alhamdulillah. Masjid Zabidah kita ni alhamdulillah semenjak daripada mula tahun lepas. Mula-mula setengah juzuk dulu nak tahu hati buat kita, tapi hati buat kita pergi jauh. Hati kita pergi jauh nak juzuk, alhamdulillah. Hari ni hang lepas juzuk. Jadi sembahyang satu juzuk ni jadi benda kalih dah bagi kita, alhamdulillah. Itu nikmat Allah Taala bui. Lengah masa dia dah. Masa dia dah, tapi hati nak. Hati nak, alhamdulillah. Kebanyakan tu peluang baik. Peluang baik bagi orang-orang yang tak apa, masjid boleh pilih. Masjid hak baca, kita kata nak baca pendek-pendek pun ada, kita pilih lah, tak ada masalah lah. Kita kata nak baca nak dengar hak panjang sikit, kita mari pak panjang, tak ada masalah. Tapi bacaan tadi tak perlu kita kritik orang hafal Quran. Dia baca Quran, kita pilih, kita nak belakang, nak bayar belakang dia, kita bayar panjang. Kita tahu dah kata dia baca panjang kan. Kita nak bayar pendek, kita pergi pak bayar pendek, tak ada masalah lah. Tapi musim ni musim untuk nak baru hati kita. Kalau kereta kita cuma cepat-cepat kita pergi pak basuh kaki, tak ada nampak cuma ni, malu ke demo kereta po, kereta rong, kereta nayuk cuma doa nampak tak ada jaga. Jadi hati kita ni pun kata Qatadah, dia perlu kena basuh, kena maju, kena baru dengan Quran. So wa'muru bihi buyutakum, dan hendaklah kita i'mar, kita maju, kita molek rumah kita dengan baca Quran. Rumah sahabat dulu tak ada comel seumur kita lah ni. Tak ada rumah semi, tak ada mozaik, tak ada lemek, tak ada air, tak ada aircon, tak ada. Tapi rumah tu nama tu seni molek. Kenapa? Kerana dia baca Quran. Ada seorang sahabat dia baca Quran tadi, kuda dia menau, kuda dia berlopak, bangun kelih tadi, nampak cahaya mari daripada langit. Turun mari cahaya putih. Lepas tu esok kan kita tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, dengan sebab malaikat duk dengar suara tadi, mung duk baca Quran di rumah, malaikat turun daripada langit untuk nak dengar Quran membaca. Jadi rumah sahabat tadi tak ada molek kali. Bukan orang terkenal sosial di dalam internet, bukan. Tapi suara yang dibaca Quran tadi, malaikat duduk atas langit turun nak berziarah. Subhanallah. Satu, kita nak comel rumah kita, sebalik daripada kita comel cat, sebalik daripada kita bubuh mozaik, sebalik kita buat molek tadi, so lagi hak kurang, hak kita kena bubuh, ialah kita baca Quran. Sama ada baca dalam semayang, sama ada baca luar semayang, kena ada. Kena ada. Kena gaplah. Karena Abu Hurairah radhiyallahu taala dia kata, innal baita la yattasi'a ala ahli. Rumah tadi akan jadi luah, akan jadi seni, akan jadi lene, akan jadi sanggup. La yattasi' ni mana sanggup, luah, seni, tak jadi gulu gesah kepada keluarga-keluarga. Wa tahduruhul malaikah, dan malaikat turun mari. Rumah kita ada malaikat. Kita nak panggil malaikat ni, kita nak cium dengan gapo? Kena cium dengan Quran mari. Malaikat tak mari kok si. Nak cium surat nikah dia tak mari malaikat. Nak cium dengan gapo? Kena cium dengan Quran. Rumah tadi apa akan turun malaikat. Malaikat turun, wa tahjuruhu syayatin, dan syaitan tak dekat rumah. Syaitan tak duduk rumah orang baca Quran. Apabila dia antara malaikat dengan syaitan dia tak boleh beripun dah. Ada malaikat, tak ada syaitan. Ada syaitan, malaikat tak ada. Dua tu. Jadi cara untuk nak manggil malaikat turun melalui kita baca Quran. Cara nak hambak syaitan melalui kita baca Quran. Wa yakthuru khairuhu, dan ada kebaikan yang banyak, Nabi kata. Melalui rumah yang baca Quran ni ada kebaikan yang banyak. Wa yuqra'u an yuqra'a fihi al-Quran. Kalau kita nak benar saat ni,
Lah ni rumah kita buat ni kita nak cari faham sanggup. Nak ada belaka, ada beti, nah ada mesin basuh, ada internet, ada TV, nak kita masuk dalam rumah ni berasa senang. Berasa kata ada cukup. Ada beti, ada buah kayu, ada air, ada gapo. Tapi masih lagi kita duk berasa kata gulu gesah. Masih lagi kita duk berasa kata tak senang. Kemungkinan tak ada Quran. Kemungkinan rumah tidak dibaca Quran. Nah, satu pada waktu malam, innal Quran al-fajr kana mashhuda. Nah, semaya khususnya Quran pada waktu fajar tadi disaksi oleh para malaikat. Dan juga wa innal baita la yadhiqu ala ahli. Dan rumah tu akan jadi sempit. Walaupun kita rumah luas sekalipun 5 pintu, 10 pintu rumah kita, tapi akan jadi sempit isi dalam. Wa tahjuruhul malaikah, malaikat tak ada nak duduk. Wa tahduruhus syayatin, syaitan mari. Wa yaqillu khairuhu, tak ada kebaikan. Alla yuqra'a fihi al-Quran, rumah yang tak baca Quran. Ini perkataan sahabat Nabi belaka ni. Jadi hari ni walaupun rumah kita tak ada comel mana, tapi kalau kita penuh dengan Quran, insya-Allah dia ada kebaikan yang banyak. Nabi ada sebut sallallahu alaihi wasallam. Ini cara untuk nak jadi rumah kita tu tenang, rumah kita tu sedap duduk, rumah kita tu panggil sanggup sup. Nah, ini satu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dengar dah hadis ni. Bacakanlah Quran. Nah, kerana di hari kiamat ni bukan sekadar atas dunia boleh tolong kita. Hari akhirat ni pun boleh tolong kita. Nah, syafi'an li ashabihi, boleh tolong kita lah kata orang. Kita duk lekat kadi, kita duk jadi masalah gapo, duk lekat nak masuk neraka gapo. Quran lah mari duk tolong kita. Nah, khususnya Nabi sebut yu'ta yaumal qiyamah bil Quran wa ahli. Allah Taala panggil ahli Quran dan ahli Quran allazi kana ya'maluna bihi fid dunya, orang-orang baca Quran dan beramal dengan Quran. Taqdumuhu suratul Baqarah wa alu Imran tuhajjana an sahibihima. Mari surah Baqarah, mari surah Imran, mari duk tolong saudara dia, mari duk tolong tuan dia. Nah, depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada dah. Nak lebih daripada ni tak ada dah muslimin yang dirahmati oleh Allah khususnya. Nah, kita lah ni kita duduk cari ketenangan banyak. Kadang-kadang kita duk cari ketenangan ni tak jumpa. Siapa nak jadi kuam suk di dalam hati dia, tak payah. Kerana Nabi ada sebut juga, Nabi kata lagu mana? Nah, Nabi kata, ni hadis saya baca ni. Hadis saya baca, dia kata kana rajulun yaqra'u surat al-kahfi. Seorang lelaki tadi dia baca surah kahfi. Wa indahu farasun marbutun bishanataini. Nah, bishanataini. Kuda dia ikat tadi. Fataghashatu sahabatun. Patu turun kabut daripada langit cahaya putih. Faja'alat tadnu, kau dekat kabut tadi. Wa ja'ala farasahu yafirru minha. Kuda berkelih, kabut tadi mari dekat, lari. Nah, patu falamma asbaha atan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berkare lepas subuh kita tanya Nabi, ada cerita malai Rasulullah. Kabut turun daripada langit cahaya putih, kuda melompat, kuda nak lari, kau dekat, gapo ya Rasulullah? Nabi kata tilkas sakinah tanazzalat lil Quran. Nah, itulah ketenangan yang Allah Taala turun kepada ahli Quran dan orang-orang baca Quran. Nah, dan illa tanazzalat alaihimus sakinah. Maknanya orang baca Quran ni orang yang ada kuam sanggup di dalam hati dia. Saya pernah cerita belum pada ni. Ada seorang ulama dia bersih. Nah, dia kena guk kadi kanmeng lah, kadi kanmeng kerana demo ni bawa ke Islam. Kerajaan dia tu tak kena kepada orang bawa ke Islam. Masuk guk tadi. Dia tu ada sanad Quran sampai Nabi lah sallallahu alaihi wasallam.
Patu orang guk sebelah lagi tadi nak ambil sanad daripada dia, nak baca Quran guru lah kita kata. Patu di antara guk dia dengan guk tok guru ni dia semenggah. Nak lagu mana? Nak itu guru tak ada dengar Quran dia baca. Dia ada lubang sikit ada atas. Dia ambil meja, ambil beg hak dia gapo. Tijak atas tu baca Quran kat lubang tu itu guru dengar belah ni. Hingga sampai 30 juzuk boleh sanad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui lubang duk dalam gok tadi. Allahu akbar. Kesungguhan demo ni. Nah, duduk dalam gok baca Quran melalui lubang untuk nak dapat untuk nak guru. Nah, subhanallah. Dia mau tahu harga Quran, pasal tu dia boleh buat. Nah, pasal tu dia boleh buat. Kita kalau kita tak tahu harga Quran, kita tidak beri penghargaan kepada dia walaupun kita seni sekalipun. Dah saya tamat salam. Alhamdulillah. Sebenarnya Quran ini adalah satu amanah yang anggap hebat kepada manusia kerana tahu penyakit manusia yang sejati. Allah Ta'ala sebut innahu kana zaluman jahula. Kerana manusia ni zalim dan juga jahil. Dua perkara ni ada kepada manusia supaya nak mengeluarkan sifat jahil dan sifat zalim daripada manusia. Marilah kitab mana-mana tak boleh nak mengeluarkan manusia daripada kejahilan dan kezaliman. Tetapi Al-Quran boleh mengeluarkan manusia, boleh perobat manusia, boleh basuh manusia daripada penyakit jahil dan juga penyakit zalim kepada diri sendiri khususnya. Satu ayat yang sangat tarik ketika mana hari kiamat manusia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi itu pakat duduk bersama dengan Nabi dia. Tetapi dalam masa yang sama Nabi ngadu kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya kita boleh duduk jadi umat Nabi Muhammad. Orang sebelum daripada ni, umat-umat Nabi dulu ni, kalau kita tengok mudah-mudah sedap jadi umat Nabi Muhammad. Tapi dalam masa yang sama orang yang tinggal Quran, orang yang tidak bersama dengan Quran, orang yang hijrah diri daripada Quran, lalu tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan ayat 30, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Maka berkata Rasul kepada Tuhan dia, kepada Allah, gapo Nabi royak, gapo Rasul royak kepada Tuhan dia, inna qaumi, sesungguhnya kaum kami, sesungguhnya orang yang ikut kami, sesungguhnya orang yang duduk belakang kami tadi, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka gunakan Quran, mereka ambil Quran ni tapi dalam keadaan mereka hijrah dengan Al-Quranul Karim. Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid 5, dia royak berkenaan 5 hijrah yang umat Nabi yang Allah Ta'ala turun Quran hijrah dengan Quran. Yang pertama, mereka tu hijrah daripada dengar Quran. Dalam hidup kita, harian kita, bulanan kita, boleh peraman ke tak? Kita dengar Quran berapa jam? Kita dengar Quran berapa ayat? Kita dengar Quran berapa surah? Telefon kita beli mahal, adakah kita guna untuk dengar Quran ataupun untuk selain daripada Al-Quran? Ini tanda kata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal daripada Quran, tak sih dengar Quran. Boh dengar Quran, mula ngatuk. Tak apa ngatuk, tak ada masalah. Kacau lawan dengan dia. Lawan dengan setan supaya nak ayat kata dalam rumah kita khususnya Al-Quran dibuka, Quran dibuka. Yang pertama. Yang kedua, hijrah di dalam nak amalkan Al-Quran.
Nak amal Quran ni berasa payah boleh-boleh. Oh ustaz, saka ni orang tino boleh satu, orang jatuh boleh dua. Susah ustaz. Dia nampak seumpama kata payah benda tu. Bagaimana Allah Ta'ala kira lagu mana orang tino boleh seorang jatuh boleh dua. Orang tino kadang-kadang dia mari banding pemak daripada orang jatuh lagi. Kerja pagi klip teh. Orang jatuh ngasuh burung pagi sampai teh. Orang tino wi alasai pula. Tetapi kita tak si siapa kau kita nak mengamalkan dengan Al-Quran tak boleh. Tak kira banyak orang yang tak boleh terima Quran sehingga Allah Ta'ala kata afatu'minuna bi ba'dil kitab. Mu nak beriman setengah kitab, kau ambil belah daripada kitab ayat ni semua nak tahu. Wa takfuruna bi ba'd. Tak maaf, ayat Nisa kita tak boleh guna. Ayat Nisa kita berasa setuh dengan hati, minta maaf kita tak boleh guna. Adakah lagu tu kita? Tidak. Hidayah Quran ni semua. Dzalikal kitabul la raiba fi. Marilah hukum-hukum mana tidak syak dalam Al-Quranul Karim. Itu dua. Yang ketiga, hijrah di dalam tahkimkan Al-Quran. Sebab itu di dalam ayat yang kalau kita baca juzuk yang kelima semalam, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Mana-mana orang yang tidak menghukumkan dengan Al-Quran, orang itu orang fasik. Satu ayat lagi Allah Ta'ala kata wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Tadi fasik berasa tak apa lagi. Boh mari ayat ni Allah Ta'ala fa ulaika humul kafirun. Kafir dah orang tak sih pada ayat Quran. Orang tak sih hukum dengan Quran, orang berasa payah nak beramal dengan Quran. Allahu akbar. Dan yang keempat, hijrah daripada tadabbur Al-Quranul Karim. Nak tadabbur Quran Allah berasa susah, gelisah, letih, penat. Padahal dia tak ada kena buat gapo, mari dengar je. Mari tadabbur je. Tuhan nak lagu ni dah, Tuhan nak ayat goni dah, tetapi susah juga. Muka lain boleh kecek, muka lain boleh royak, tetapi dengan Al-Quran kita berasa susah dan payah. Dan yang terakhir sekali, perobat yang kita perobat, kita tak guna ruqayyatul Quran. Kita tak guna ruqyah Quran. Kena masuk jin dulu barulah nak ruqyah Quran. Padahal Islam mengajarkan al-azkar as-sabah wal masa. Nabi jamin sesiapa baca ayat kursi tidak ganggu oleh jin dan juga setan. Tapi tak yakinlah masa mana? Masa kena sihir. Cari bomo tu, cari bomo ni. Hak lebih teruk lagi, cari toca. Cari toca. Tak apa ustaz, perobat ilah. Oh, guna tak apa perobat ilah walaupun syirik. Tapi tidak nak perobat dengan Quran. Sebab tu di antaranya Ibn Qayyim dia sebut kata, yang besar sekali manusia ni, makanan yang kita makan, mulut yang kita rasa, lidah yang kita rasa, semua yang kita makan ni kita wi jawab pe belakang, sedap tak sedap, masing tawar. Tetapi yang bosannya nak perobat hati dengan Quran tidak ada perasaan. Hak ni kerah ni. Hak ni fi qulubihim marad. Ni mari x-ray penyakit bulan Ramadan ni. Mari x-ray, pakai x-ray belakang. Sungguh hati kita nyakit sejak daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dengan Quran berasa puas, dengan Quran tak berasa, dengan Quran tak ada. Hak tu tak sih. Habis tu yang kita bosannya orang yang hijrah daripada Quran, Allah Ta'ala sebut di dalam satu ayat, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Mana-mana orang yang lari daripada peringatan Allah Ta'ala, sesungguhnya dalam kehidupan merupakan hidupan yang sempit. Serabut je. Apa serabut? Kerana tak ada Quran. Allah, ada masalah ni tak boleh ukar je masalah. Sebab apa? Sebab jauh dengan Quran. Ada hal tu sikit je hal, tapi jadi besar. Apa? Kerana Quran tidak ada dalam hidup kita. Sebab itu Allah Ta'ala kata lagu mana? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang hidup dalam dunia tidak guna Quran, hijrah daripada Quran, walaupun hidup dunia dia mata cerah boleh nampak segala perkara dunia, langit boleh nampak, dunia boleh nampak, orang tino boleh nampak,
Tetapi Allah Subhanahu wa taala kata wa nahsyuruhu, Allah akan membangkitkan orang yang tinggal Quran yaumal qiyamati a'ma, dalam keadaan pada hari kiamat mata buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Tuhan kami akhirat, lima hasyartani, bapa Allah menghidupkan kami di padang mahsyar dalam keadaan mata buta. Bapa ya Allah, dunia saya nampak belaka, saya tengok belaka, saya dengar belaka. Lalu itulah dia royak kepada Allah Ta'ala, wa qad kuntu basira, saya nampak ya Allah dunia ni bapa, akhirat mata buta. Allah Ta'ala jawab yang pendek, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah Ta'ala kata, demikian itulah Allah Ta'ala Quran kepada demo, Allah Ta'ala pimpinan hidup, Allah Ta'ala risalatul Quran, tetapi mereka terlupa dengan Al-Quran. Wa kadzalikal yaum, dan demikian itulah hari ini demo mata buta, Allah Ta'ala kata aku lupa juga. Allah, dunia ni kalau 60 tahun mata buta, 60 tahun saya jumpa orang mata buta seorang tu imej dak. Jadi tu imej dak siapa ke Brunei dia jadi tu imej tu. Dengan sebab mata buta dia boleh jadi tu imej Brunei. Dia kata, ustaz, saya mata buta tak apa, saya pergi mana-mana orang piping belakang. Yang bosan saya buta akhirat pion nak piping. Saya buta akhirat dengan sebab saya tidak ada Quran, saya berasa gelap. Dunia walaupun saya tak nampak, saya rela. Saya redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akhirat kalau saya mata buta, di mana saya nak pergi? Cuba jawab, di mana kita nak pergi? Nak jalan kok mana? Tak ada batas yang mana buat oleh obata hak tinggi kanan lekok kiri, tidak. Semua tu Allah supaya belaka, tidak ada walaupun pokok kecuali arasy Allah Subhanahu wa taala yang akan beri teduhan kepada 7 kumpulan manusia. Nak pergi kok mana? A'ma. Sebab itu jangan lupalah Quran sebagai risalah hidup kita untuk kita menuju ke akhirat Allah Ta'ala. Hari ni tak pandai baca Quran, cuba buka Quran, tengok Quran, nyesal dengan Quran. Lepas tu belajar taklah. Bukan Ramadan ni dengan kecek ceramah forum, sesat dengan Quran. Lepas pada ni tak, tahun depan semula baru mari ingat semula. Ustaz mak kecek kena. Bo kena sebelah bulan tu kali. Mari bulan Ramadan tahun depan. Oh, kena pula. Tak silah lagu tu. Berasa dan beramal, dan juga lepas pada ni pakak boleh baca Quran belaka. Hak ni sebenarnya fak kita hak duduk dalam masjid ni ahli Quran belaka. Cuma fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, pakak mengingat tinggi mari. Saya untuk ingat diri saya. Boleh ingat diri, royak kepada orang katik. Royak kepada orang fak kita boleh beramal, kita pun boleh pahala katik. Supaya kita nak jumpa dalam masjid seperti kita jumpa hari ni di akhirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebab pimpinan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Salafus salih dulu, mereka tu ada wirid, dia panggil wirid ni maknanya benda yang kita baca seumur, dipanggil wirid. Wirdul Quran, bacaan harian. Dan baca wirid dia kena wirid ni gapo wirid? Bacaan yang kita dak ulang-ulang semua. Jadi kalau kita kali salafus salih ni dia ada harian, dia tepat dia baca Quran, masa dia baca Quran. Kalau kita kali dia maknanya dia janjilah, makna dia kejawab percamuan dia tadi. Khususnya sebulan ni dia khotam sekali khotam. Supaya kita boleh puasa lah, kita dengar sekali khotam kan. Lepas pada puasa ni patut kita kena dengar pula sejuzuk. Kalau YouTube pun tak apa, dengar baca suku. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada sebut. Nabi kata iqra'ul Quran, iqra'ul Quran fi kulli syahr. Dan hendaklah kamu baca Quran setiap bulan, mana sekali khatam. Dan ni Allah Taala Quran kita ada 30 juzuk kan? 30 hari habis. Qala qultu ya Nabi Allah atiqu afdal min dhalik, kata sahabat, kata Abdullah bin Amr bin As lah, saya boleh baca khatam lebih pada tu.
Qala faqra fi kulli sab'. Nabi kata kalau gitu seminggu sekali khatah. Wala tazid an dhalik. Nabi kata jangan lebih lah, seminggu sekali tu molek dah. Lepas tu kata daripada Umar bin Khattab, man nama an hizbihi. Siapa jenera? Ada kita siapa masuk kita duk baca wirid Quran tu jenera. Tengah malam khususnya. Au an syai'in minhu. Mana bo nak habis muka tu jenera, bo nak habis tengah juzuk tu jenera. Kata Umar faqara'ahu fima baina salatil fajr wa salatil zuhri. Kita pergi qada di antara lepas subuh hingga sampai zuhur. Gigati. Sama ada semayang kita baca apa Quran kita baca dalam semayang ataupun luar semayang. Jadi bo kita ketinggalan tadi kita pergi qada lah. Pergi baca di antara zuhur sampai di antara subuh sampai zuhur. Kutiba lahu faka'annama qara'ahu minal lail. Pahala dia supaya dia baca qiyamul lail semalam tadi. Ini kemungkinan dalam semayang. Ada setengah sahabat tadi dia buat wirid baca dalam tahajud dia juzuk semalam ni Ustaz. Malam tu nya jenera. Mengantuk jenera. Dia pergi qada sehari, dia pergi semayang tahajud pada pukul 10 9 bulan. Yang sampai habis juzuk. Pahala semayang tengah hari tadi supaya semayang malam dah. Ni kedudukan sahabat lagu itulah. Jadi nak ayat kata Quran ni ada salafus soleh tu guru kita dulu di Mesir. Pasar dia baca Quran. Kalau orang mari, tetamu mari kau gapo kau, dia berhenti tapi dia qada, dia gatil paisha. Tapi kalau tak ada gapo, masa ni dia baca Quran, dia baca. Kita tanya kata tarang hok kunci kita baca Quran ni masa mana? Tarang di kedai kopi tu kita tahu. Pang masa duduk kedai kopi. Nah, tarang pada bola kita tahu pasal pada bola. Nah, tarang makan nasi, cong belah-belah kadang ada tak itu cong dah. Nah, nak gini. Nah, cong. Karena tarang kita makan nasi. Hari ni cuba kita tanya kata tarang kita kunci baca Quran masa mana? Ada untuk kita. Kau baca kau semak kau ruang. Tak boleh buat situ. Quran ni bukan baca masa ruang eh. Kita kena peluang masuk dia. Bukan baca masuk kita luar. Kalau baca masuk kita luar, jangan boleh baca lah kerana kita tak luar sokmo. Nah, duk sibuk sokmo. Nah, buat lolok sibuk ya tak apa kali. Dah. Quran kita meluangkan masa untuk dia. Para sahabat dia lagu tu. Dan kalau kita boleh buat lagu tu insya-Allah mulai hari ni bulan Ramadan tahun ni. Nah, mula ni masa ni masa kita baca Quran, masa wirid Quran. Nak kata semuka dua muka ikut kemampuan lah. Orang mana baca sejuzuk. Orang baca cepat kita baca anyo-anyo ni setengah misalnya. Anyo lagi semuka kuih-kuih sehari. Tapi masa ni kita baca semua. Percamuan dah. Kita jawab percamuan kita. Syekh Husari. Syekh dia panggil Syekh Husari lah. Nah, Syekh Husari ni salah satu daripada tok guru Quran yang paling hebat Mesir. Mati dah sekarang ni. Syekh Mahmud Husari dia panggil. Syekh Husari ni saya tubik radio pada masa klip Mesir mula-mula gitu. Klip Mesir, Habib Ibrahim Jatri klip Mesir dia mau cern di kecek radio di Golok. Nak ayat cerita. Lepas tu ada cawan hati pada masa tu orang Syiah, orang bukan Islam. Lepas pada saya kecek sejak dia panggil saya, dia kata gapo ni duduk dalam bilik ni dia kata. Tali kesek lah, tali kesek. Dia tu bukan lagu dia tu. Tapi sedap dengar dia tu. Nah, bukan lagu tapi sedap dengar dia tu. Saya klik. Nah, tertulisnya bacaan Syekh Husari. Syekh Mahmud Husari. Nah, itu orang bukit Islam tadi. Bahasa sedap dengar baca Quran, tapi dia reti bukan lagu biasa ni. Dia boleh beza. Lagu biasa lain lagu ni. Dok dia tapi sedap dengar dia tu. Subhanallah. Nah, orang bukit Islam tak ada berasa sedap apabila dengar Quran. Ini cerita lama dah belah-belah tahun lepas. Tapi nak kata Syekh Mahmud Husari ni, nah orang yang mudawamah alal Quran ni, anak dia pagi dia tanya baca Quran dah pagi. Tengah hari dia tanya pula baca Quran dah tengah hari, malam pula baca Quran supaya kita makan nasi. Belum pada nasi masuk perut kita baca Quran dulu. Tengah hari juga belum pada makan nasi tengah hari, Quran sampai perut kita dulu. Belum pada kita makan nasi malam Quran. Begitulah Syekh Mahmud Husari, orang yang boleh baca Quran kondrek di dalam
apa di dalam sah pracaca Syekh Muhammad Shalih. Ni tanya nak kata ulama pada masa dulu begitulah dia dengan Quran insya-Allah taala, dan dengan bulan yang Quran ni kita baca serta kita dengar lebih banyak, kerana jalan ni untuk nak menyelamatkan kita tak ada lain. Quran so boleh menyelamat. Hak Nabi pesan di dalam hadis dia dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tu dah. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.